Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penindasan terhadap kaum minoriti. Boleh kita lihat pada masa kini, terdapat pelbagai pihak ataupun kaum yang ditindas dengan begitu teruk sekali. Contohnya seperti kaum Muslim Uyghur, kaum Muslim Rohingya, kaum Palestin, di mana mereka dibuang daripada negara mereka sendiri. Dan boleh kita lihat antaranya kaum orang berkulit hitam di Amerika Syarikat. Mereka ditindas dan ditindas dengan begitu tidak adil sekali. Jadi, apakah itu penindasan terhadap kaum minoriti? Penindasan terhadap kaum minoriti adalah apabila satu kaum ini mereka ditindas ataupun ditekan dari pelbagai aspek, seperti aspek keselamatan, aspek pendidikan, aspek kesihatan dan aspek ekonomi. Mereka ditindas dan ditekan di mana mereka mendapat layanan yang tidak baik dan tidak adil dalam pelbagai aspek-aspek tersebut. Dan kita boleh lihat mereka didera, mereka diseksa, dan antaranya seperti kaum orang kulit hitam, mereka sering kali ditangkap oleh pihak penguasa di atas sebarang silapan yang kecil yang sepatutnya tidak patut untuk ditangkap. Ini kerana kumpulan ataupun kaum mereka dianggap sebagai satu kumpulan yang sering melakukan keganasan. Jadi, perkara penindasan ini sebenarnya bukanlah perkara yang baru lagi. Sebenarnya, pada pendapat saya, ini sudah berlaku sejak berabad-abad lama dahulu. Di mana apabila wujudnya satu sistem terdapat orang kaya dan orang miskin, orang petani, orang bangsawan, mesti akan ada kemungkinan yang tinggi untuk penindasan itu wujud daripada orang yang lebih berkuasa kepada orang yang lebih lemah. Dan perkara ini amatlah memusingkan. Walaupun kita lihat sekarang ini telah banyak disebarkan dan disiarkan di mana terdapat banyak penindasan dan ada segelintir yang keluar pihak, ada segelintir pihak yang keluar untuk membantu mereka, tetapi tidak berlaku sebarang perubahan kerana terdapat ada pihak yang lebih berkuasa yang sering kali menindas mereka. Dan pada pendapat saya juga, antara satu faktor utama penindasan berlaku ini adalah apabila terdapat perbezaan pendapat dari segi agama, kebudayaan dan dari segi fizikal mereka seperti warna kulit. Tahu di Xinjiang, umat Islam di sana telah pun dilarang untuk melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan. Contohnya, mereka dilarang untuk berpuasa sewaktu Ramadan. Mereka juga dilarang untuk ke masjid dan kebanyakan masjid di sana sudah pun dirobohkan. Dan dari situ kita tahu bahawa berkurangnya aktiviti keagamaan yang diadakan di sana. Dan di samping itu juga umat Islam di sana juga dilarang untuk menyimpan janggut dan juga untuk berhijab. Dan kini seperti yang kita tahu, lebih daripada 1 juta Muslim Uyghur telah pun ditahan di kem tahanan di wilayah utara barat Xinjiang. Dan di sana, tahanan telah pun dipaksa untuk makan daging khinzir dan juga diberi minum arak. Dan apabila terdapat tahanan yang cuba untuk ikut arahan, mereka akan diseksa dan didera tanpa belas kasihan. Pihak China telah menafikan dakwaan bahawa mereka mendera umat Islam di kem tahanan tersebut dengan alasan kem tersebut merupakan kem pendidikan bagi melawan ekstremis. Kita juga mendengar kabar duka daripada saudara Islam kita di India di mana mereka diserang oleh ekstremis Hindu semasa lawatan Donald Trump ke sana, di mana penempatan mereka telah dibakar, begitu juga dengan premis-premis perniagaan mereka. Terdapat juga sebuah masjid di New Delhi di mana ekstremis Hindu mencuba masuk dan menyerang para jemaah. Dan terdapat juga ekstremis yang menunggu di luar untuk mengacungkan senjata kepada jemaah-jemaah yang cuba lari pada insiden tersebut. Dan insiden ini telah menyebabkan banyak kemalangan jiwa disebabkan oleh keterlewatan pihak berkuasa dalam mengambil tindakan. Faktor-faktor berlakunya penindasan terhadap kaum minoriti. Pertama, kaum majoriti mempunyai hasad dengki ataupun mempunyai perasaan tidak senang hati terhadap kaum minoriti. Selalunya masalah ini berlaku berkaitan dengan isu keagamaan ataupun masalah peribadi antara kaum. Kedua, sikap acuh tak acuh pemimpin. Kaum minoriti selalunya akan dibiarkan dan pemimpin akan melebihkan kepada kaum majoriti. Kaum minoriti akan sesara dan pemimpin tidak mengambil tindakan. Selalunya kaum minoriti tidak dapat menyuarakan pendapat dan perasaan mereka. Ketiga, sikap pemimpin yang tamatkan kuasa. Disebabkan inilah kaum minoriti selalu ditindas. Pemimpin hanya menggunakan kuasa untuk keuntungan diri sendiri sahaja dan menggunakan apa sahaja cara untuk mendapatkan kuasa dan tidak menjalankan tanggungjawab dengan amanah dan sempurna. Dan ada juga pemimpin yang bersubhat atau mengepalai penindasan terhadap kaum minoriti tersebut kerana pemimpin tersebut ingin memperolehi hak undian daripada kaum majoriti sebagai pemimpin. Kesan penindasan terhadap kaum minoriti ia boleh dibahagikan kepada 3 aspek, iaitu aspek politik, ekonomi dan sosial. Dari aspek politik, kaum yang tertindas tidak akan mendapat pengiktirafan kerakyatan. Oleh itu, mereka tidak boleh memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan. Dari segi ekonomi pula, masyarakat minoriti menjadi semakin miskin dan memburu.
Ini kerana mereka tidak mendapat pekerjaan dan peluang perniagaan untuk menambah pendapatan mereka. Akhir sekali, dari segi sosial, kaum-kaum yang tertindas seperti Uyghur dan Rohingya, mereka menjadi kaum yang tidak berdaya. Hal ini kerana hak mereka untuk mendapatkan pendidikan telah dinafi. Secara tidak langsung, kadar mutu huruf dalam kalangan mereka menjadi semakin tinggi. Saya rasa terdapat banyak cara untuk menghindarkan penindasan yang berlaku pada era moden kini. Yang pertama, kerajaan perlu mengambil berat untuk isu-isu rakyat. Hal ini demikian kerana mungkin ada setengah pihak yang melindas online untuk kepentingan sendiri. Justeru, kerajaan perlu mengambil inisiatif dengan mengambil langkah lebih berhati-hati untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Pemimpin negara yang memimpin sesebuah negara haruslah bersifat adil. Sebagai contoh, bebas daripada unsur rasuah. Apabila terjebak dengan isu rasuah, pemimpin akan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, kerajaan perlulah mengetatkan undang-undang negara. Dengan itu, keamanan dan kemakmuran negara akan terjamin daripada anasir negatif yang ingin melumpuhkan negara kita. Antara pengajaran yang dapat kita peroleh daripada topik ini ialah kita seharusnya memberi layanan yang baik terhadap golongan-golongan minoriti ini sebaik mungkin kerana sebagai manusia, mereka berhak untuk mendapatkannya. Seterusnya, semua pihak bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak muda tentang keburukan penindasan terhadap golongan tersebut supaya kegiatan itu tidaklah diwarisi dan diulangi oleh generasi-generasi yang akan datang. Selain itu, kita seharusnya tahu bahawa penindasan terhadap golongan ini tidak memberikan manfaat sama sekali, bahkan hanya akan memberikan keburukan dan memecah belahkan masyarakat. Seterusnya, kepentingan kewujudan golongan-golongan ini dalam sebuah organisasi haruslah dititik beratkan kerana kewujudan mereka dapat mencetuskan keharmonian dalam masyarakat. Terdapat beberapa nilai-nilai murni yang boleh saya kongsikan bagi mengelakkan penindasan. Nilai yang pertama, nilai bertanggungjawab. Setiap insan di dunia harus bertanggungjawab dalam melaksanakan semua tugas supaya kita boleh hidup dalam keadaan yang sempurna. Dari sudut penindasan pula, pihak berkuasa perlulah bertanggungjawab dalam membendung daripada berlakunya penindasan. Nilai murni yang kedua adalah nilai tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan suatu kewajipan bagi setiap manusia. Sifat tolong-menolong akan dapat membantu orang lain. Oleh itu, pihak yang berkemampuan seharusnya membantu pihak yang kurang berkemampuan agar penindasan dapat dielakkan. Nilai terakhir adalah nilai rasional. Dengan adanya nilai rasional dalam diri, kita dapat berfikir secara waras atau menggunakan akal yang logik apabila melakukan sesuatu perkara atau membuat keputusan. Oleh itu, perbuatan seperti menindas dapat dielakkan jika masyarakat mempunyai nilai rasional dalam diri.